Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, baiklah. Hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, hari ini fokus kita ialah berkenaan dengan konsep pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, baiklah, seperti yang kamu sedia maklum, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar ni sememangnya merupakan, kita boleh kata, aset yang penting kepada kita. Kerana apa? Terdapat pelbagai kepentingan yang kita boleh peroleh daripada kedua-duanya. Disebabkan oleh kepentingan yang diberikan kepada manusia, aktiviti-aktiviti manusia yang telah dilakukan secara tidak langsung telah menyebabkan ancaman kepada kedua-duanya. Okey, untuk itu, jom kita teruskan dengan konsep pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, seperti yang cikgu maklumkan tadi, terdapat pelbagai ancaman yang diberikan oleh manusia kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Untuk itu, maka muncullah konsep pemeliharaan dan pemeliharaan yang bertujuan untuk melindungi. Kenapa perlu lindungi? Sebab kita nampak tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar ni telah pun diancam kepupusan sekiranya tidak dilaksanakan kedua-dua konsep ini, maka tak mustahil satu hari nanti kita akan kehilangan kedua-dua spesies ini. Okey, untuk itu kita tengok dulu apa itu pemeliharaan. Okey, baiklah, tanpa membazirkan masa, jom kita tengok dulu apa itu pemeliharaan. Okey, untuk pengetahuan kamu, bila kita sebut saja pelihara, apa yang kamu kena tanamkan dalam diri kamu ialah pelihara ialah usaha yang diambil untuk tujuan melindungi tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar tadi sebelum dimusnahkan atau diancam kepupusan. Dalam erti kata lain, kita usaha dulu untuk kawal daripada kedua-dua spesies ini dimusnahkan. Jadi, adalah beberapa cara, iaitu yang pertama, hutan simpan dan taman negara. Okey, di mana hutan simpan ni kita wartakan melalui penguatkuasaan menggunakan Akta Perhutanan Negara 1984, di mana hutan ini diwujudkan untuk tujuan melindungi sumber hutan. Hutan lipo dan hutan penyelidikan dan pembangunan. Maksudnya, hutan yang tidak pernah diusik lagi, kita wartakan dia sebagai hutan simpan ataupun taman negara untuk tujuan kita melindungi spesies tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang berada di dalam hutan tersebut. Contohnya kita ada hutan simpan kekal berkelah di Kuantan, hutan simpan kekal Tanjung Tuan di Melaka dan Taman Negara Kelantan di Kuala Koh Gua Musang. Langkah kedua pula ialah pengawalan aktiviti pembalakan, di mana melalui langkah ini kita ni mengawal aktiviti pembalakan melalui apa? Dengan cara mengeluarkan lesen pembalakan dan menjalankan pemantauan terhadap pembalakan haram. Tujuan dia apa? Supaya kita dapat pelihara sumber hutan daripada mengalami kepupusan. Sebab kamu tahu kan, sekarang ni terutamanya di beberapa negeri di Malaysia, seperti Pahang, Kelantan, berlakunya aktiviti pembalakan haram yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa sebarang lesen. Jadi dengan adanya lesen ini, sudah tentu pihak bertanggungjawab, iaitu contohnya kita kata Jabatan Hutan tadi, dapatlah memantau aktiviti pembalakan yang dijalankan. Supaya apa? Supaya setiap pengeluaran kayu-kayan yang diambil daripada hutan-hutan tersebut dapat dikawal dan secara tak langsung dapatlah mengurangkan ancaman kepupusan terhadap spesies-spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Baiklah, langkah yang ketiga ialah kempen kesedaran alam sekitar.
Seperti yang kamu sedia maklum, kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar dijalankan kepada masyarakat melalui penggunaan media massa dan institusi pendidikan seperti sekolah, universiti dan sebagainya. Di mana kedua-dua program ini dijalankan bagi tujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga kehidupan liar. Okey, baiklah. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab kalau kita tengok tahap kesedaran masyarakat terhadap kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar ni masih berada pada tahap yang rendah. Jadi, melalui kedua-dua kaedah ini tadi secara tidak langsung, kita dapat menerapkan sikap ingin memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar ini supaya apa? Supaya kedua-dua spesies ini dapat dikekalkan untuk generasi akan datang yang bermula daripada bangku sekolah lagi. Maksudnya melalui pendidikan alam sekitar tadi diterapkanlah nilai-nilai ataupun sikap menyayangi alam sekitar dan seterusnya membawa kepada pengekalan spesies-spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang berada di dunia ini. Okey. Dan yang terakhir ialah penebangan terpilih, di mana melalui kaedah ini Jabatan Perhutanan memainkan peranan yang sangat penting di mana mereka bertanggungjawab untuk mengawasi segala kegiatan pembalakan yang dijalankan di kawasan hutan. Okey, di mana dalam proses penebangan hutan tersebut, pokok-pokok tadi perlu disukat terlebih dahulu ukuran diameternya sebelum melakukan aktiviti penebangan. Melalui kaedah penebangan terpilih ini tadi, pokok-pokok yang telah matang iaitu yang mempunyai diameter melebihi 45 cm sahaja yang akan ditebang, manakala pokok-pokok yang berdiameter kurang daripada 45 cm akan dibiarkan tumbuh untuk tempoh 20 hingga 30 tahun lagi. Okey, kalau kita tengok kenapa kita buat macam ni, sebab kita nak pastikan pokok-pokok yang belum matang tadi dapat dikekalkan supaya spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi tadi tu dapat dikekalkan untuk tempoh waktu yang lebih lama. Kalau contohnya kita tebang sahaja semua pokok tanpa mengambil kira ukuran diameternya, maka kita akan kehilangan spesies pokok-pokok yang berada di dalam hutan tersebut. Okey, baiklah. Kalau tadi kita tengok tentang konsep pemeliharaan, sekarang kita akan pergi pula kepada konsep pemuliharaan. Okey, apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan ini merupakan usaha yang diambil untuk tujuan memulihkan kawasan hutan yang telah pun dimusnahkan dan juga haiwan yang telah diancam kepupusan. Okey, kalau kita tengok pemeliharaan ini berlawan daripada konsep pemeliharaan tadi. Kalau pelihara sebelum jadi. Kalau pulihara, kita pulihkan apa yang telah jadi. Okey. Jadi terdapatlah beberapa langkah juga, iaitu yang pertama, penubuhan pusat perlindungan dan pembiakan hidupan liar. Melalui langkah ini, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kepupusan hidupan liar di negara kita, Malaysia. Kenapa? Sebab kalau kita tengok, langkah ini memberikan manfaat optimum kepada manusia dan membawa kepada kesejahteraan kepada generasi masa kini dan akan datang. Maksudnya di sini, melalui penubuhan pusat perlindungan dan pembiakan hidupan liar ini, kita dapat mengekalkan spesies hidupan liar yang diancam kepupusan. Kalau kita tengok contohnya, kita ada harimau Malaya yang dah semakin pupus. Jadi melalui penubuhan pusat perlindungan dan pembiakan ini, kita dapat membantu spesies hidupan liar ini untuk membiak supaya apa? Supaya spesies ini dapat dikekalkan bukan sahaja untuk generasi masa kini, tetapi juga untuk generasi masa hadapan, iaitu anak cucu kamu nanti.
Antara contoh pusat perlindungan dan pembiakan hidupan liar yang telah dijalankan di negara kita ialah Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK di Kuala Gandah, Pahang, dan kita ada juga Pusat Konservasi Hidupan Liar di Sungai Perak. Okey, seterusnya langkah yang boleh dilaksanakan untuk tujuan pemeliharaan ialah perhutanan semula. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, melalui aktiviti pembalakan haram secara tidak langsung telah menyebabkan banyak spesies-spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ni telah diancam kepupusan. Jadi, melalui kaedah ini, kita menjalankan penanaman semula hutan-hutan yang telah ditebang dengan spesies-spesies pokok yang berharga, bermutu tinggi dan cepat tumbuh. Contohnya, kita ada pokok batai, sentang dan kelempayan. Okey, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat mengelakkan kepupusan spesies hutan yang telah disebabkan oleh aktiviti pembalakan haram yang dilakukan oleh manusia. Okey, seterusnya untuk tujuan pemeliharaan hidupan liar pula, kita telah mengadakan pusat rehabilitasi di mana melalui pusat ini membolehkan hidupan liar yang hampir pupus untuk membiak dalam habitat semula jadi. Maksudnya, pusat rehabilitasi ini merupakan satu kita kata kawasan yang dibina dalam habitat semula jadi hidupan liar yang sudah hampir pupus ini tadi, supaya apa? Supaya hidupan liar ni dapat dilindungi dan membolehkan hidupan liar ini membiak supaya hidupan liar ini tidak lagi diancam kepupusan. Contohnya kita ada pusat rehabilitasi orang utan di Sepilok, Sabah. Okey, seterusnya kita ada juga langkah penyelidikan dan pembangunan R&D di mana kaedah ini dilakukan oleh agensi kerajaan seperti Pusat Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, Jabatan Perhutanan dan Universiti Putra Malaysia. Di mana kalau kita tengok agensi-agensi ini bekerjasama untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha untuk pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okay, selain itu kita ada juga ladang hutan di mana kita mewujudkan ladang hutan melalui kita menanam spesies-spesies tumbuh-tumbuhan dagangan bagi tujuan untuk menjamin bekalan kayu kayan, herba dan tumbuh-tumbuhan lanskap bagi tujuan pelindungan. Di mana kita tanam contohnya spesies getah, lepas tu apa lagi, gaharu dan jati ditanam di ladang-ladang hutan. Tujuannya untuk apa? Bila kita dah ada satu tempat yang kita panggil ladang hutan yang menanam spesies-spesies yang berharga ini, maka kita tidak perlu lagi mengambil tumbuh-tumbuhan ini di hutan-hutan simpan ataupun hutan-hutan yang lain. Kerana apa? Kerana bekalan tersebut telah disediakan di ladang hutan tersebut. Jadi secara tidak langsung kita ni dapatlah mengekalkan spesies tumbuh-tumbuhan tadi supaya tidak diancam kepupusan. Okey, baiklah. Langkah terakhir yang boleh kita lakukan dalam usaha memelihara kawasan hutan dan juga hidupan liar tadi ialah melalui kerjasama antarabangsa yang melibatkan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO. Contohnya kita ada Sahabat Alam Malaysia, SAM, dengan pertubuhan antarabangsa yang lain bertujuan untuk menjayakan usaha pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Di mana kalau kita tengok melalui usaha ini kita akan dapat maklumat-maklumat baru ataupun kaedah-kaedah baru yang dijalankan oleh negara-negara lain yang boleh kita aplikasikan di negara kita untuk tujuan mengekalkan spesies-spesies hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang berada di negara kita.
Okey, baiklah, dengan berakhirnya penerangan cikgu berkenaan dengan konsep pemeliharaan dan juga pemeliharaan, maka diharap kamu dapat mengaplikasikan setiap kaedah yang telah diterangkan dalam usaha untuk kita mengekalkan kelangsungan spesies-spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di negara kita. Okey, kerana apa? Kerana tanpa usaha daripada kita sendiri, maka kelangsungan spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ini tidak akan dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana sudi menyertai kelas cikgu hari ini. Sekian saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.